Hai semua, apa khabar? Hari ini Cikgu Chang akan sambung mengajar matematik tahun 6. Jadi, kita masih lagi dekat unit 1, nombor dan operasi. Dan sekarang kita sudah sampai di E, selesaikan masalah. Jadi, standard kandungan kita masih 1.3, nombor hingga 7 digit. Dan standard pembelajaran kita adalah untuk menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat, perpuluhan dan pecahan bagi operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan operasi bergabung termasuklah penggunaan anu dalam situasi yang diberi. Jadi, untuk tajuk ini, anda sepatutnya dapat mencapai tahap penguasaan 4 atau 5 ataupun 6. Tipi 4, kamu dapat menyelesaikan masalah harian rutin yang biasa melibatkan nombor dan operasi. Tahap 5, menyelesaikan masalah harian rutin yang biasa melibatkan nombor dan operasi dengan menggunakan pelbagai strategi. Kalau kamu tahu 2-3 cara untuk menyelesaikan masalah itu, tipi 5 lah kamu. Lepas itu, untuk tipi 6, kamu dapat menyelesaikan masalah harian bukan rutin, yang bukan biasa-biasa punya, melibatkan nombor dan operasi secara kreatif dan inovatif. Kalau kamu dapat tengok corak, pola dan menyelesaikan dia, itu ialah tipi 6 sebab kamu kreatif dan inovatif. Apa yang kita perlukan? Seperti biasa, kamu perlukan buku teks tahun 6. Lepas itu, kamu perlukan buku latihan dan juga alat tulislah untuk kamu buat catatan. Dan akhir sekali, mesti ada tempat belajar yang selesa. Mesti duduk di atas meja, mesti duduk di atas kerusi dan belajar dengan baik. Okey, lepas itu kita akan tengok sebelum kita buat aktiviti hari ini, iaitu menyelesaikan masalah, kamu akan diberi satu ayat. Lepas itu kamu perlulah pandai membaca dan mengenal pasti kata kunci. Kita ada 4 operasi, tambah, tolak, darab, bahagi. Jadi untuk kata kunci tambah, maksudnya apabila kamu jumpa perkataan-perkataan ini, walaupun bukan semestinya, tetapi besar kemungkinan itu ialah merujuk kepada operasi tambah. Untuk ayat tambah, kita cari perkataan seperti cari jumlah, hasil tambah, bertambah, lebih besar, lebih daripada, lebih banyak. Ini semua tambah. Ataupun terima dapat kesemuanya, semua sekali. Ini semua ialah tambah. Kalau dari segi masa, selepas, lambat, kemudian, waktu tamat, ini ialah merujuk kepada tambah. Ataupun bentuk perimeter, iaitu segi 4, sisi dia, kita pun guna tambah. Kita teruskan dengan kata kunci tolak pula. Mestilah ada beza, selisih, kurang daripada, lebih kecil, dikeluarkan, dibuang. Itu ialah merujuk kepada tolak. Kalau masa mula. Dia minta kita cari masa mula, tolak. Tempoh masa, tolak. Ataupun perkataan lain yang merujuk kepada tolak, menggunakan, beri kepada, baki ataupun yang tinggal, yang masih ada, sebelum, awal ataupun lebih cepat. Ini semua ialah operasi tolak. Macam mana pula dengan kata kunci darab? Bila kamu jumpa perkataan-perkataan seperti darab, kali, hasil darab, jumlah bagi sesuatu bilangan, cari jumlah kesemuanya, beri satu kuantiti, kemudian cari jumlah. Maksudnya pensel ini 10 sen. Cari jumlah 10 pensel. Jadi darab 10 lah kamu. Jadi itu ialah darab. Bagi satu, cari banyak. Daripada biasanya kalau dia sambung dengan pecahan ataupun per ratus, itu ialah darab. Dan ini bentuk, luas dan isi padu. Bila cari luas dan isi padu, mestilah darab guna formula dia, rumus dia. Akhir sekali, kita tengok kata kunci bahagi. Apabila kamu nampak perkataan seperti bahagi,
hasil bahagi baki daripada operasi bahagi. Baki itu tolakkan, tapi daripada operasi bahagi, bahagilah dia. Kongsi bersama bahagi. Ataupun kamu nampak perkataan sama. Sama rata, dipotong sama rata, sama banyak. Itu semua ialah bahagi. Purata, bahagi. Jumlah bahagi, kuantiti. Ataupun dia terbalik daripada darab tadi. Sekarang bila dia bagi kamu banyak, cari satu kuantiti. 10 buku, RM10. Cari satu, kamu bahagilah 10. Jadi, bila dia bagi banyak tapi cari satu, itu ialah bahagi. Jadi, adalah sangat penting bagi kamu mengenal pasti kata kunci dulu sebelum kamu menentukan nak tambah ke, tolak ke, darab atau bahagi. Jadi, mari kita tengok buku teks. Okey. Kita guna buku teks. Ini ialah muka surat yang ke-15 kalau tidak silap cikgu. Ini ialah muka surat yang ke-15. Jadi, mari kita tengok buku teks. Jadi, sekarang soalan yang pertama. Pada hujung tahun 2014, beberapa buah negeri di Malaysia telah dilanda banjir luar biasa. Jadual di bawah menunjukkan anggaran bilangan mangsa banjir di 3 buah negeri. Jadi kita ada Kelantan, Terengganu dan Pahang. Jadi sekarang anggaran bilangan mangsa. Kelantan dia bagi terus nombor itu, senang. Terengganu dia tak bagi nombor tapi dia bagi ayat. Ini hati-hati. Dia kata Terengganu 10,800 kurang daripada. Kalau kamu masih ingat, kurang daripada sebenarnya merujuk kepada operasi tolak. Okey, operasi tolak. Jadi tolak apa? Tolak dari Kelantan. Jadi apa maksud dia? Terengganu ini sebenarnya bersamaan dengan Kelantan tadi berapa? 4, 5, 4 sifar-sifar. Lepas tu tolak 10,800. Jadi ini ialah Terengganu. Jadi maksudnya kamu kena cari dululah ini berapa. Okey? Lepas itu Pahang 33,000. Jadi sekarang kita tengok hitung jumlah. Tengok kata kunci dah muncul. Jumlah sepatutnya kamu tahu kata kunci ialah tambah. Mangsa banjir dalam 3 buah negeri tersebut. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Dia mahu dalam perpuluhan juta. Maksud perpuluhan juta, nombor besar ini nanti dia nak jadi nombor kecil. Kalau nak jadi nombor kecil, kamu kena pandai bahagi dengan 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji sifar. Jadi macam itu ya. Jadi satu soalan, kamu mesti pandai kenal pasti kata kunci. Jadi mari kita tengok penyelesaian kita. Diberi bilangan banjir. Inilah. Lepas itu dia nak kamu cari jumlah. Sekarang masalahnya Terengganu kamu kena cari berapa dulu. Jadi operasi kita kamu perlu tambah dulu boleh, tolak dulu boleh. Jadi kalau ikut buku teks dia suruh kamu tambah dan tolak. Kita selesaikan dia dulu. Ini 45,400. Ini siapa punya? Okey, yang ini ialah Kelantan punya. Ini ialah Kelantan punya. Kan? Yang ini ya. Lepas itu yang sekarang 4, 5, 4 sifar-sifar tolak dengan 10,800 ini. Ini siapa punya? Ini ialah Terengganu punya. Cikgu, kenapa bukan terus 10,800? Sebab dia tak bagi kamu jawapan, dia mahu kamu kira lagi. Jadi kamu kena tolak lagi lah. Lepas tu tambah lagi dengan Pahang. Belakang ini ialah Pahang punya. Jadi, untuk soalan macam ini, kamu boleh tambah dulu semua. Lepas itu tolak dengan 10,800. Jadi, jawapan yang dia bagi ialah 113 sifar-sifar-sifar. Masih ingat macam mana baca? 1, 2, 3 potong. Sini tulis 1,000. Jadi, 113,000.
Jadi jangan lupa kita mahu jawapan dalam berpuluhan juta. Jadi kalau macam itu kita perlu bahagi dengan 1 juta. Bila bahagi, kita akan anjak titik perpuluhan. Cikgu tak ada titik perpuluhan, titik sendiri dekat belakang. Lepas itu pergi ke depan berapa kali? 6 kali. Kenapa 6 kali? Sebab 1 juta ada 6 biji sifar. Jadi anjak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang titik dekat sini, sini isi sifar. Jadi sekarang kamu perasan belakang sini banyak sifar, tak guna. Jadi buangkan dia. Okey, jadi jawapan kita ambil depan saja. Sifar perpuluhan 113 juta. Okey, ini ialah jawapan kita. Kamu boleh semak jawapan dengan menggunakan kalkulator. Kamu dah belajar. Jadi jumlah mangsa banjir di 3 buah negeri ialah sifar perpuluhan 113 juta. Okey, kita tengok soalan susulan. Anggaran bangsa banjir di Sarawak adalah sifar perpuluhan 107 juta kurang daripada. Perasan sekarang, kata kunci sekarang ialah kurang daripada. Kurang daripada, kata kunci kita ialah tolak. Jadi sekarang kita kena tolak. Daripada mana? Tolak dari mana? Tolak dari jumlah mangsa banjir di 3 buah negeri itu. Jadi iaitu jawapan inilah. Jadi soalan sekarang, berapakah bilangan mangsa banjir di Sarawak? Jadi kita kira. Jadi sekarang kita nak cari Sarawak berapa orang kan? Jadi bersamaan dengan jumlah tadi berapa? Sifar perpuluhan 113 juta. Lepas itu kurang daripada, maksudnya tolak, sifar perpuluhan 107 juta. Jadi sekarang ini ialah ayat matematik kita bersamaan dengan berapa kan? Jadi kita buat dia punya bentuk lazim. Sifar perpuluhan 113 juta tolak dengan sifar perpuluhan 107 juta. Jadi sekarang kita bentuk lazim. Kenapa sengit? Tak apalah. Okey, jadi sekarang juta masih juta. Lepas itu 3 tolak 7. 3 boleh tolak 7 tak? Tak boleh ya. Jadi kita kena pinjam dari sebelah. Ini akan jadi sifar. Ini akan jadi 13. 13 tolak 7. 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi jawapan dia 6. Lepas tu sifar tolak sifar. 1 tolak 1 pun sifar. Luruskan titik. Lepas tu sifar juta. Jadi jawapan kita ialah sifar perpuluhan sifar-sifar 6 juta. Jadi nombor ini macam sangat kecil kan? Tapi apabila kita tukar kepada nombor bulat, kalau tukar jadi nombor bulat, kita darab 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila darab 1 juta, ada titik kan, dia akan pergi ke belakang. Ingat, darab pergi belakang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sifar. Jadi jawapan kita ialah 6,000 sahaja sebenarnya. Jadi Sarawak ada 6,000 orang mangsa. Mari kita tengok soalan yang kedua. Okey. Ini ialah soalan yang kedua. Pada tahun 2015, sebuah kilang mengeluarkan 1.5 juta. Okey, ini melibatkan pecahan juta. Ingat, 1/5 juta itu sebenarnya ialah berapa? Kalau 1/5 juta, tangan kamu macam ini tutup. Jadi ada 5 bahagian kan? 1 bahagian ada berapa? 1 bahagian ada 2, betul? Jadi 1/5 sebenarnya bersamaan dengan 1/5 juta sama dengan sifar perpuluhan 2 juta. Lepas itu macam mana boleh jadi sampai 200,000 ini? Sebab kita kena darab dengan 1 juta.
kita kena darab dengan 1 juta. Ingat, 1 juta ada 6 biji sifar. Darab pergi belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 0, 0, 0. Itu sebab kenapa ada 5 biji sifar. 200,000 ya. 200,000. Jadi sekarang, sasaran pengeluaran ekspor setiap tahun berikut dari 2015 adalah 2 kali. Bila kamu nampak kali, automatik ialah darab. Darab 2 ya. Berbanding dengan tahun sebelumnya. Berapakah jisim dalam kg minyak masak yang dikeluarkan pada tahun 2019? Jadi, dari 2015 nak sampai 2019. Jadi, cara yang kita guna sini ialah kaedah jadual. Kan kita nak pelbagai cara. Jadi, ini ialah kaedah jadual. 2015 tadi, kita ialah 200,000 kan? Jadi, sekarang 2016, 2 kali ganda. Jadi, kita darab 2. Jadi, bawa turun ini. Jadi, 2 darab 2, 4 lah. 400,000. Jadi, 2017, nombor ini bawa ke sini. Jadi, 2, 4, 8. 800,000. Jadi, 800,000 bawa turun lagi. 28, 16. 1,600,000 bawa lagi ke bawah. Jadi, sekarang 2019, 2 kali 1,600,000. Dia akan bersamaan dengan 3,200,000. 3,200,000 ini juga bersamaan dengan 3,2 juta. Okey. Jadi, ini ialah cara kamu boleh buat dengan menggunakan kaedah jadual. Jadi, mari kita tengok sini. Jisim minyak masak yang dikeluarkan pada tahun 2019 ialah 3,2 juta kg. Sekarang, jisim minyak masak yang dikeluarkan pada tahun 2017 ialah 800,000 kg. Jisim pengeluaran bagi setiap bulan adalah sama banyak. Perasan tak? Ini kata kunci tadi. Kata kunci tadi, bila ada sama, mesti bahagi. Jadi, kita mesti bahagi. Ini ialah kata kunci untuk bahagi. Berapakah jisim minyak masak yang dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan pertama? Jadi, sekarang dia nak cari 3 bulan. Jadi, kalau tadi sudah 1 bulan, nak cari 3 bulan, 1 ke banyak. Jadi, tengok tadi. Kalau tadi 1 ke banyak, bagi 1, kemudian cari banyak, kita kena darab. Jadi, ini sebenarnya operasi darab. Jadi, kita perlu bahagi dulu, kemudian darab. Jadi, sekarang, yang manakah ayat matematik untuk menyelesaikan situasi yang diberi? Mesti bahagi dulu, kemudian darab. Kalau macam itu, ini ialah yang betul. Ini ialah yang betul. Mesti bahagi 12 dulu. Sebab 2017 ada 12 bulan. Lepas tu cari 3 bulan yang pertama. Okey. Jadi kita tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat 17. Kita tengok soalan ketiga. Ada 4 soalan. Okey, sekarang. Sebuah syarikat telah menerbitkan sejumlah bahan bacaan yang terdiri daripada buku komik, buku rujukan dan majalah. Bilangan komik adalah 3/10 juta. 3/10 juta jadi 1, 2, 3. 0,3 juta. Jadi biasanya kita tukarlah sama dengan 0,3 juta. Okey. Naskah kurang daripada. Nah, nampak? Kurang daripada. Bila kurang daripada,
kita akan guna operasi tolak daripada buku rujukan. Jadi nanti buku rujukan tolak 0.3 juta dan 21,800 naskah lebih daripada. Jadi tengok sini, lebih daripada operasi kita ialah tambah. Kira jumlah buku rujukan yang diterbitkan jika bilangan majalah ialah 0.405 juta naskah. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, kita tengok maklumat penting kita, komik kurang. Bila dia kata kurang, tolak 0.3 juta. Okey, lepas itu daripada buku rujukan. Komik pula lebih tambah. Majalah terus ada nombor. Jadi untuk selesaikan dia, kita bekerja dari belakang. Ini kita bekerja dari belakang. Kalau tadi kita guna jadual, sekarang kita guna raja. Sebab kamu nak dapat TP5 kan? Tapi kalau TP5, kamu mesti pandai berbagai strategi. Salah satu strategi guna jadual, satu lagi strategi guna gambar raja. Jadi daripada sini, kamu bekerja dari belakang. Jadi daripada sini, majalah kamu tahu lebih 21,800. Jadi tambah, kamu akan dapat komik. Lepas itu, dalam buku rujukan kamu, komik kurang. Jadi ini nanti kamu kena tolak dengan kamu kena tambah sebab dia bekerja dari belakang. Jadi tambah lagi dengan 300,000, 0.3 juta. Okey. Jadi sebenarnya dia memberitahu kamu cara-cara untuk mendapat TP yang lebih tinggi lah sebenarnya. Jadi kalau kamu dapat menyelesaikan soalan macam ini dengan menggunakan gambar raja, tahniah, kamu dapat TP 5. Okey. Jadi sekarang jawapan dia lepas dia kira ialah 726,800 naskah. Okey. Jadi kita buat soalan bawah ini sahajalah. Jika buku rujukan terdiri daripada buku bahasa Malaysia, buku bahasa BI, matematik dan sains yang sama bilangannya, nampak kata kunci dekat sini. Cikgu nak tekankan kata kunci sama. Kata kunci dekat sini ialah sama. Bila kamu nampak sama, bahagi ya. Cari bilangan buku matematik. Okey. Bahagi matematik kan. Masalahnya ada berapa jenis buku? BM, BI, matematik, sains. Ada 4 jenis buku. Jadi kalau macam itu sebenarnya kamu kena bahagi 4. Okey, jadi kita tengok. Jadi buku matematik sama dengan 726,800 bahagi dengan 4. Jadi sekarang kenapa bahagi 4? Sebab kita ada 4 jenis buku. Jadi kalau macam itu, kita kena bahagi 726,800 bahagi dengan 4. Sifar 4 ya. Jadi sekarang 144 tolak 32. 8432. Bawa tak ada dah. Bawa turun 6. 144. Ada baki 2. Lepas itu bawa turun 8. Okey, bawa turun 8. Jadi kamu ada 28. 7428. Jadi sekarang habiskan dia, bawa turun sifar 4 sifar. Dan akhir sekali bawa turun sifar lagi. Sifar 4 sifar. Jadi jawapan kamu ialah 181. Jawapan kamu ialah 181, 7 sifar-sifar naskah. Okey. Jadi walaupun susah-susah tapi sebenarnya
Apabila kamu dapat kenal pasti kata kunci, kamu dapat selesaikan dengan mudah. Okey. Jadi sekarang kita tengok soalan yang terakhir. Kita harap 30 minit boleh settle. Okey, sekarang soalan yang keempat. Sejumlah, bila nombor banyak ni memang dia susah lah. Jadi sejumlah 1.392 juta tin nanas diekspor ke 5 buah negara PQRST. Bilangan tin nanas yang diekspor ke PQR masing-masing ialah 1/4 juta. 1/2 0.5, 1/4, 0.25. Jadi kamu perlu tahu yang ini sebenarnya bersamaan dengan 0.25 juta. Bilangan tin nanas yang diterima oleh negara S adalah lebih daripada, kamu tahu sepatutnya dia tambah. Siapa lebih banyak? S lebih banyak ke T lebih banyak? Bilangan tin nanas yang diterima oleh negara S adalah lebih daripada. Jadi S ini lebih banyak daripada negara T. Jadi sekarang, nyatakan bilangan tin nanas yang mungkin diterima. Cikgu, dia nak mungkin saja. Jadi soalan macam ini ada banyak jawapan. Tengok kamu kreatif ataupun tidak. Jadi ini ialah contoh soalan untuk dapat TP 6. Jadi penyelesaian kita, dia cadangan guna menakur secara mantik. Maksudnya kamu kena pandai teka lah. Kamu kena pandai menganggar dia punya nombor. Kamu tahu PQR itu masing-masing ialah 0.25 juta. Jadi sekarang sudah berapa orang? Sekarang sudah 3 buah negara kan? Jadi darab 3, jadi sebenarnya dia sudah 0.75 juta. Dia punya bilangan nanas pun hanya 1.392 juta. Jadi kita tolak PQR 0.75, luruskan titik ya. Jadi juta 2, 4, 6. Jadi sekarang S dengan T dia boleh dapat 0.642 juta sahaja. Jadi dia mahu siapa lebih banyak? Dia punya syarat sekarang ialah S lebih banyak daripada T. T lebih sedikit. Jadi, asal kamu letak S itu lebih banyak daripada T, mana-mana sahaja jawapan boleh diterima. Jadi, kita tengok contoh. Asalkan S itu lebih banyak ya. S itu asal dia lebih banyak dan T kamu tolak dia dan jumlah dia ialah 0.642 juta. Jadi katakan cikgu, cikgu sekarang nak bagi 0.6 juta. Boleh. Lepas tu kalau macam itu T dapat berapa? Dia dapat belakang ini sajalah. Jadi T dapat 0.042. Jadi T mendapat 0.04 juta. Ini pun salah satu jawapan. Kalau cikgu tak mahu, cikgu mahu bagi S banyak sikit. Katakan cikgu bagi S 0.5 juta. Maksudnya kurang 1 kan? 1 pergi sinilah. Jadi T dapat 0.142 juta. Jadi soalan macam ini ada banyak jawapan asal S dapat lebih banyak daripada T. Okey? Jadi itu ialah soalan yang mungkin. Itu ialah soal banyak jawapan yang mungkin boleh bagi S dengan T. Ini ialah contoh TP 6. Kita tengok soalan terakhir. Berapakah bilangan tin nanas yang mungkin diterima oleh negara S dan T selain daripada pilihan A, B dan C yang ditunjukkan?
cikgu dah tunjukkan ini. Katakan ini yang cikgu nak. Dia ada 0.642 juta kan. Jadi cikgu bagi S 0.6 juta. Jadi T dapat yang lebih dia lah. Baki dia 0.042 juta. Okey. Bagaimana? Okey. Jadi itulah soalan-soalan yang membolehkan soalan-soalan yang dikeluarkan dalam tajuk nombor dan operasi. Nombor hingga 7 digit. Okey. Jadi kalau TP4 biasa-biasa, TP5 kamu perlu dapat pelbagai strategi. Dan kalau TP6 dia bukan rutin, maksud bukan rutin. Maksud bukan rutin tu dia ada banyak kemungkinan jawapan. Okey, cikgu harap setengah jam ini kamu dapat belajar sedikit. Ada banyak cara, jadi mesti pandai berfikir dan asah kemahiran matematik kamu. Okey, itu sahaja untuk bahagian nota. Kita jumpa lagi dalam bahagian muka surat ke-19 iaitu latih diri. Okey.